Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ni. Baik. Belum apa-apa dah ada orang tanya counter kan. Jadi kita nak komen counter ke kita nak belajar pada malam ni? Okey.
Tapi but anyway, kita akan teruskan live kita pada malam ni, dan tajuk kita pada malam ni mengenai dark cloud cover dan juga piercing line, yang mana kedua-dua candlestick ini ni dua ni sebenarnya nama candlestick, yang mana nama candlestick ni adalah diguna pakai dalam reversal candle, right? Dipanggil dan dikategorikan sebagai reversal candle lah, yang mana dalam kita punya episod yang sebelum ni kita cover bab macam mana kita nak identify reversal candle, betul? Jadi malam ni kita akan go through dua jenis reversal candle, satu bullish, satu bearish. Alright? Bullish candle dan juga bearish candle untuk reversal pattern lah. Okay? Yang mana bila kita nampak pattern ni, dia ada kemungkinan yang bahawa kemungkinan trend atau aliran tu nak berubah. Okay? Jadi hari ni kita akan belajar dua reversal candle. Yang pertama, satu untuk bearish dan satu untuk bullish. Okay? Dan without further ado, kita akan teruskan. Ya, nak buka blackboard dulu. Lupa buka. Okay? Kita buka blackboard dulu. Okay, kejap. Dia hang sekejap. Cing. Okay. Bila tengok nota kat sini macam Einstein dah siut. Okay. Bila buka nota macam ni kan, bila zoom out macam ni, terasa diri macam Einstein. Cuba tengok. Okay. Terasa cerdik sikit. Terasa bijak tu lebih lah. Alright. Zoom pergi 60. Alright, mantap. Okay. Jadi tajuk kita pada malam ini adalah kategorinya reversal candle. Yang mana reversal candle yang kita akan kongsikan pada malam ini namanya adalah dark cloud cover yang pertama. Alright. So reversal candle. So apa yang kita faham tentang reversal candle ni? Right? Apa yang kita faham tentang reversal candle? Siapa ingat? Satu-satu saham itu akan dikategorikan sebagai reversal candle bila mana? Bila mana yang pertama, okay, dia bergerak, okay, bergerak dalam satu trend, right, bergerak dalam trend, alright, okay. Kena ingat, price always move in trend, alright, okay. Yang kedua, signal reversal candle akan menentukan bahawa trend akan berubah. Okay, trend akan berubah. Bermaksud sebelum berlakunya pembentukan ni, kita kena identify dulu dia uptrend atau downtrend. Bila kita identify, nampak pattern ni, baru kita cakap saham ni kemungkinan dia nak downtrend. Okay, kalau dia dekat uptrend, dia akan downtrend lah. Kalau dia dekat downtrend, dia akan uptrend. Tapi apa yang berlaku? Baru perasan saya punya suara dengan ni tak tally. Sekejap saya tengok kamera setup sekejap. Okay. Okay, cantik sikit. Okay, Waalaikumsalam. Okay, lupa pula nak jawab salam. You all yang dah bagi salam. Alright. Maksudnya, kalau you nampak pattern, certain pattern, contoh macam malam ni kita nak belajar dark cloud cover dan juga piercing line kan. Bila kita nampak dua pattern ni, maksudnya kita kena identify dulu trend yang sebelum tu dia daripada arah mana dia datang. Bila kita boleh identify daripada arah mana dia datang, baru kita boleh consider dia sebagai reversal candle. Alright. Jadi bila kita nampak pattern ni, baru kita cakap yes, ini ada peluang bahawa candlestick ini akan reverse lah. Okay, tu yang pertama. Tapi apa berlaku kalau saham tu dalam uptrend, tiba-tiba keluar bullish reversal candle? Tahu tak bullish reversal candle macam mana kan? Adalah beberapa jenis yang kita akan go through. Okay, bila you nampak dalam uptrend, you nampak bullish reversal candle. Maaf.
Bila saham tu dalam pergerakan uptrend, bila you nampak bullish reversal candle, apa you rasa? Saham tu akan terus naik ataupun akan jatuh? Apa you all rasa? Okay, saham tu dia dalam uptrend, dalam aliran menaik. Suddenly you nampak bullish reversal candle. Agak-agak saham tu pergi mana? Adakah saham itu akan reverse ataupun tidak? Ataupun dia akan meneruskan kenaikan? Okay. Terus naik. Jawapan dia sebenarnya, jawapan dia yang paling tepat ataupun yang betul adalah mana jawapan yang tepat dan betul. Dia boleh naik, dia boleh turun. Okay. Okay. Macam tu sahaja. Sebab dia tak jadi bullish reversal candle. Okay. Kalau dia dekat dalam uptrend, dia tak boleh ada bullish reversal candle. Kalau dia ada bullish reversal candle, maksudnya dia bukan reversal candle lah. Dia hanya candle yang biasa untuk dia meneruskan kenaikan. Right? Okay. Dia akan meneruskan kenaikan. Alright. Baik. Jadi dua poin penting lah yang you kena faham tentang reversal candle. Right, baik. Okay, jadi topik kita pada malam ni, saya akan sentuh dulu satu candle. Nama candle ni adalah apa nama candle ni? Dark Cloud. Okay, sorry. Dark Cloud. Alright. Okay, so saya akan perkenalkan satu candle. Nama candle ni adalah Dark Cloud Cover. Alright, so saya akan tulis sini Dark Cloud Cover. Alright, memandangkan saya tulis Dark Cloud Cover ini dalam warna merah, bererti ini adalah apa? Bearish ke bullish reversal candle? Sebab saya tulis dalam tulisan merah ni. Bullish ke bearish bila kita tulis tulisan merah? Okay, bila saya tulis merah bermaksud dia bearish lah. Okay, jadi dalam Dark Cloud Cover apa yang ada? Okay, dalam Dark Cloud Cover seperti yang kita faham. Okay, yang pertama, sebab dia bearish bermaksud apa? Previous trend. Alright, previous trend maksudnya trend yang sebelumnya berlakunya candle ni, alright, mestilah apa? Sebab dia bearish, previous trend dia mesti uptrend ke downtrend bila kita cakap tentang bearish. Bila kita cakap tentang bearish candle, bearish reversal candle, trend yang berlaku sebelum tu uptrend atau downtrend? Jangan bagi jawapan selamat, cakap sideways. Okay, tak, dia mesti uptrend atau downtrend. Okay, sebab reversal candle mesti berlaku dekat dalam peak dan throw. So dalam kes ni dia bearish. Bila cakap bearish reversal candle bermaksud trend yang berlaku sebelum berlakunya Dark Cloud Cover mestilah, yes, betul Tuan Aidil, Cik Puan Farida, Tuan Daniel semua cakap uptrend. Yes, ramai dah mula masuk cakap uptrend. Alright, previous trend must be uptrend. Alright, trend yang sebelumnya mestilah uptrend. Sekejap saya naikkan sikit. Okay, trend sebelumnya mestilah uptrend. Okay, macam mana rupa candle ni? Alright, rupa candle ni, right, point yang kedua, Dark Cloud Cover ni dia mestilah berapa candle? Dia mestilah 2 candlestick. Alright, dia jatuh bawah kategori 2 candlestick pattern. Dia mesti ada 2 candlestick. Alright, berapa candle? 2 candle. Alright. Okay, itu Dark Cloud Cover. So dia mesti ada 2 candlestick punya pattern. Okay, dia mesti ada 2. Alright. So kita tahu dia ni dan dia ada 2 candlestick pattern. Dan yang ketiga, okay, yang ketiga
point dia yang ketiga, sekejap apa dia? Candlestick pattern, bla bla bla. Okay. Okay, tak ada. Dia ada lah point, tapi untuk ceritakan point tu saya akan lukiskan dulu dia punya pembentukan. Alright. Saham tu dia akan bergerak dalam aliran uptrend, sebab you all pun dah identify cakap saham tu akan bergerak dalam aliran uptrend. Macam mana kita nak identify uptrend? Dalam saham yang uptrend dia mestilah ada higher high, higher low. Alright. Jadi dia akan buat uptrend. Alright. Sebelum keluarnya first candle, okay? Candle pertama dia wajib warna hijau. Okay. Candlestick pertama wajib warna hijau. Sebelumnya berlakunya candlestick yang kedua. Alright. Sini ini point nombor 3 dia. Alright. Point nombor 3 dia. Point nombor 3 dia punya point nombor 3 dia mestilah warna hijau dulu. Okay. First candle must be in green. Itu point ketiga dia. Okay. Point ketiga dia, first candle must be bullish candle. Alright. Bila cakap pasal bullish candle, bermaksud dia tak kisahlah candle apa-apa pun, janji warnanya hijau. Alright. Must be bullish candle. Okay. Jadi untuk berlakunya piercing line ni, cerita dia piercing line, dark cloud cover ni dia berlaku dekat atas kan. Alright, dia berlaku dekat atas. Jadi the next day, hari kedua, okay, dia dibuka positif, dia dibuka tinggi, bermaksud dia akan ada gap macam tu. Okay, dia ada gap macam tu. Alright. Dan dia akan trading ke bawah. Okay, maksudnya dia buka gap up, lepas tu dia turun ke bawah. Okay. Ni point kedua dia. Alright. Point seterusnya, point keempat, Point keempat, dia mestilah keluar satu candle, dibuka gap up dan dia trading ke bawah. Alright. Alright. Macam ni. Okay. So, point keempat dia, boleh nampak ke point keempat? Tak nampak Tak apa, saya tarik ke tengah sikit. Alright, hopefully this one helps. Hang up. Okay. Alright. So point keempat dia adalah okay, second candle okay, open with a gap. Okay, and trade lower sepanjang hari lah, maksudnya dia trade lower throughout the whole day, throughout the day lah. Okay, nanti saya zoom out, jadi saya akan hantar gambar lah nota ni. Alright. Ini macam, okay, ini point yang keempat dia. Alright. Point yang kelima dia, okay, the fifth point, okay, second candle must close lower than the midpoint of first candle. Faham tak ni? Okay. Alright. Okay, faham tak apa yang dimaksudkan dengan point yang kelima ini? Alright, bermaksud kan, okay, point yang pertama, candle pertama dia mesti warna hijau. Okay, point yang ketiga dia kan, okay, fine, hijau. Okay, point keempat dia, second candle dibuka dengan gap, okay, dia buka dekat atas. Alright. Lepas tu dia akan trade lower, maksudnya dia turun ke bawah lah. Maksudnya candle dia warna merah.
sebab dia turun ke bawah kan. So candle dia turun ke bawah warna merah. Okay. Then bila dia tutup, dia mesti tutup lebih daripada, bawah lagi daripada midpoint. Maksudnya separuh candle hijau ni dia mesti lebih daripada separuh candle hijau. Bermaksud kalau let's say ini adalah pertengahan candle hijau kan, let's say, bermaksud dia mesti tutup bawah line putih tersebut. Barulah dia jadi dark cloud cover. Alright. Okay. Untuk confirmation, right, to confirm this pattern, untuk mengkonfirmkan pattern ini, right, untuk mengkonfirmkan pattern ini, right, point ke-6, to confirm this pattern, right, confirmation, confirmation, okay, confirmation ni macam mana? Confirmation dia candle next day alright, candle hari seterusnya should apa? Should be bearish. Okay. Bermaksud you nak confirmkan dark cloud cover seterusnya. Maksudnya hari seterusnya dia mestilah diikuti oleh satu lagi candlestick warna merah. Tak kisahlah candlestick tu bentuk macam mana pun, tapi candlestick dia mesti warna merah. Tapi kalau doji macam mana? Kalau doji, you cannot consider this is a confirmation of reversal of dark cloud cover lah. Alright. Okay. Okay. Settle bab dark cloud cover. Mesti diikuti oleh candle merah, baru you ada confirmation yang ini adalah dark cloud cover punya reversal. Alright, good. Okay. So kita letak hujung tepi ni dan kita akan ceritakan. Dia macam ni. Setiap yang bearish, dia ada pasangan dia yang bullish. Alright. So untuk piercing, alright, untuk piercing line, nama candle reversal candle tak cantik, tak cantik. Padam. Kalau kena buat cantik-cantik nanti baru boleh terus share. Okay. Alah, ni tak biar dia hang sikit. Right. Okay. So yang seterusnya adalah piercing line. Alright. So nama dia adalah piercing line. Okay. Alright. Piercing line ni macam mana tuan-tuan dan puan? Piercing line ni adalah dia yang diterbalikkan daripada dark cloud cover. Kalau dark cloud cover berlaku dekat atas, piercing line berlaku dekat mana? Piercing line berlaku dekat mana? Ayah, saya ingatlah. Piercing line berlaku dekat atas ke kat bawah? Kalau dark cloud cover dekat atas, piercing line dekat mana? Tak ada orang komen ke? Yes. Piercing line selalunya berlaku dekat bawah. Right? Okay, good. Well done. Piercing line selalu berlaku dekat bawah. Tahniah. Alright. Jadi bila berlaku dekat bawah, previous trend dia adalah trend sebelum berlakunya untuk you ni, previous trend dia mesti downtrend. Well done. Right? Down trend. Right, good. Okay. Okay, dia berapa candlestick pattern? Sebabkan dia diterbalikkan sahaja daripada dark cloud cover, bermaksud dia adalah 2 candlestick pattern. Right? Dan point yang ketiga. Point yang ketiga apa? Terbalikkan je point dia daripada sini. Bukan susah pun. Alright. First candle must be
bearish. See, you hafal satu je. You hafal satu, you akan faham dia punya lawan dia. Alright, so dark cloud cover lawan dia adalah piercing. Piercing dekat bawah, dark cloud cover dekat atas. Right, good. Okay, so now we are talking about bullish reversal signal. Alright, so jadi previous trend dia adalah downtrend. So yes, apakah confirmation of a downtrend? Lower high and lower low. Alright, first candle must be bearish candle. So we draw here the bearish candle. Alright, the very bad one. Alright, macam ni. Okay. Alright, mantap. Okay. Jadi this is bearish candle. So point keempat dia apa? Okay, point keempat dia adalah candle kedua dia. Kan? Belajar mewarna hari ni. Hari ni kita masuk kelas tadika. Sebab tadika je yang dah boleh masuk kelas, dah boleh masuk sekolah. Okay. Okay, universiti tak boleh masuk kelas lagi. Sebab pelajar universiti dia tak faham bahasa. Okay, second candle. Okay, second candle open dengan apa? With a gap and trade higher. Nampak? Terbalik kan je? Maksudnya, yes, betul. Dia buka dengan gap down. Macam ni. Kan? Okay, lepas tu dia gap down. Lepas tu dia naik atas. Alright. Dia tinggi mana dia boleh naik ni? Dia tinggi mana dia boleh naik? Close higher than? Dia mesti close higher than what? Close higher than the midpoint. Okay, close higher than the midpoint of the previous candle. Good, pandai. Tepuk. Okay, bolehlah ni hijau. Alright, mid body, yes. Okay, so point yang kelima. Okay, second candle. Okay, must close higher than the midpoint of first candle. Okay, so yes, maksudnya dia mesti tutup atas daripada midpoint dia. So if this is dia punya midpoint, it should close higher. Alright, baru you can consider this. Dan confirmation dia macam mana? How you want to confirm the stocks? Macam mana anda nak confirmkan stocks pula? Macam mana anda nak confirmkan ini adalah piercing line? Confirmation dia macam mana? How you want to confirm? Okay, the candle next day. Candle next day macam mana? Bullish. Tahniah. Betul. Alright. Candle next day should be bullish. Macam ni je dulu saya hafal. Saya hafal salah satu bearish atau bullish sahaja. Alright, bila saya hafal satu,
Maksudnya saya ingatlah yang lawan dia. Macam tu je. Alright. Okay. Alright. Jones. Settle. Sap. Okay. Okay. Kenapa saya ajar yang ni dulu? Kalau orang lain dia ajar engulfing dulu. Tapi saya ajar yang ni dulu. Sebab apa? Siapa tahu kenapa saya ajar yang ni dulu, sedangkan orang lain dekat luar sana ajar engulfing dulu? Siapa tahu? Okay. Sebab dia kenapa saya ajar ni dulu sebelum engulfing? Sebab sebelum engulfing tu wujud, dia akan bentuk dark cloud cover dulu. Okay? Dia mesti ada dark cloud cover ataupun piercing line dulu terbentuk sebelum dia jadi engulfing. Maksudnya kalau you dapat tangkap benda ni, you boleh masuk awal. Selalunya orang yang memang trade, yang ada masa, yang memang kerja dia duduk depan PC, depan komputer, mengadap, tak kelip-kelip mata kan. Dia tengok benda tu kelip, mata dia tak kelip. Dia tengok je macam ni lah. Kan? Dia tengok je kan benda tu kelip. Maksudnya orang ni ada masa lah. Dan bila dia nampak terbentuknya dua candle ni, maka dia akan masuk dulu. Walaupun dia tak tunggu confirmation. Confirmation ni ada orang dia menggunakan confirmation, cakap yes, this is totally reversal. Tetapi selalunya orang yang memang trade, dia memang mengadap, dia akan tighten dia punya stop loss lah. Maksudnya dia dah consider, yes, kalau aku masuk, stop loss aku takat ni. Sebab ini adalah piercing line. Jadi dia boleh masuk awal. Tapi bila petang pula, towards the end of the trade, kan, sebelum trade ditutup, tiba-tiba volume dan price mula masuk balik, zap, dia naik balik. Dia naik lagi, bukan naik balik. Bermaksud dia dah menjadi bullish engulfing. So you get the extra margin there. You get the extra profit dekat situ. Okay, probably another 2-3% dan you boleh keluar. Okay, kan, selalunya orang yang buat benda ni adalah orang yang ada masa. Dan saya admit, jika saya ada masa, memang pattern-pattern macam ni lah yang kita cari. Okay. Memang saya cari pattern-pattern macam ni je. Bila mana saya cari pattern-pattern macam ni lah bila saya ada masa untuk saya trade. Alright. Maksudnya you dapat extra bonus lah. Okay. You nak pakai timeline macam mana? Terpulang pada you. You boleh pakai mana-mana timeline lah. As long as you boleh nampak pembentukan candlestick tu. Okay. Saya personally paling kurang saya pakai adalah 30 minutes. Okay, saya paling kurang mesti 30 minutes lah. Nah, tu paling kurang yang saya pakai lah. Tapi saya akan pakai bila saya betul-betul ada masa untuk duduk dan tengok dan mengadap. Okay. Maksudnya kalau saya tak ada masa, saya tak buat benda-benda ni. Okay. Ada masa baru saya pakai benda-benda ni. Kalau tak ada masa, saya tengok je lah. Okay. Jadi dia macam tu. Alright, selalunya pembentukan ni dia boleh berlaku waktu pullback ke? Yes, betul. Maksudnya sewaktu pembentukan chart pattern, sebelum kan chart pattern 2 jatuh ke bawah kan. So masa berlaku dekat 2, you nampak sebelum dia berlakunya movement yang 3, you nampak ini pattern, you boleh masuk awal sebenarnya. Tapi you kena jaga you punya trailing stop, you kena jaga you punya stop loss lah, betul-betul. Okay. Sebab saya secara personal, kalau saya tak ada masa, memang saya takkan masuk dekat reversal candle. Kalau saya ada masa, confirm betul-betul saya ada masa, baru saya masuk dekat reversal candle. Sebab saya boleh pantau. Okay, saya boleh perhati rapat. Kalau saya sibuk bekerja macam mana kita sekarang ni kan, semua dah start masuk kerja balik. Semua orang sibuk, jadi bila semua orang sibuk, apa you perlu buat? You tunggu dia buat confirmation tree. Maksudnya jangan buat gila you nak masuk time ni. Sebab kemungkinan, ingat kemungkinan untuk dia jadi rambut tu ada. Bermaksud kemungkinan untuk dia jatuh balik itu tinggi. Okay. Kan saya selalu pesan kan, saya selalu pesan beli waktu petang kan. Jadi belilah waktu petang kalau you ada masa. Kalau tak ada masa, tak payah tengok. Sebab
petang tadi pun ada student tanya saya, kalau saya bekerja, saya boleh tak kalau saya tak beli saham? Sejak bila pula wajib tekan beli saham hari-hari ni kan? Sejak bila pula wajib tekan beli saham setiap minggu? Kan even saya pun saya cakap, you boleh refer balik dekat saya punya previous punya live, yang live dekat, you boleh tengok dekat YouTube apa semua, dan chapter 5 ni orang sedang dimuat naik dekat YouTube. You boleh tengok dekat YouTube channel saya, Iqbal Ilyas kan. You boleh tengok dan you boleh perhatilah sebenarnya. Okay? Saya bila saya bercakap, saya beli petang bila saya tak ada masa. Dan kenapa saya beli petang? Sebab candlestick dia hampir confirm hampir tutup. Tu yang pertama. Dan yang kedua, point yang saya kongsikan sebelum ni adalah sebulan paling banyak you boleh beli 5 kali je sebenarnya. Okay? You beli 5 kali je. You tanyalah Student Investor Masterclass, kan? You beli Student Investor Masterclass, sebulan diorang tekan berapa kali? Kalau lebih 5 kali, diorang akan loss. You can ask them. Okay? Bila dia berjual beli lebih 5 kali, dia akan loss. Sebab apa? Sebab dia dah mula tamak. Okay? Tu namanya puasa. Puasa daripada menahan nafsu menekan butang warna hijau. Okay? Tu maksud puasa. Puasa saham. Okay? Tak, jangan beli. You can only do it 5 times a month. Lebih jadi apa? Lebih jadi rugi. Dia akan makan balik you punya profit yang 5 kali you trade tu. Okay? Maksudnya macam tu. Macam cerita P. Ramlee lah. Kan? Main baling dadu. Kali pertama, dia menang. Kali kedua, dia menang. Kali ketiga, dia menang. Kalau dia baling kali keempat, memang dia kena tumbuk lah. Kan? Dia macam tu je. Paling banyak sebenarnya 5. Lebih pada 5, you akan rugi. Kebiasaannya. Okay? Kebiasaannya memang macam tu. Okay? Saya secara peribadi pun bulan ni pun dah hampir sampai ke saya punya limit dah untuk saya tekan sebenarnya. Alright? Student Investor Masterclass tahu bulan ni saya baru tekan 2 kali. Baru masuk 6 hari bulan, babe. 1, 2, 3. So kita ada 1, 2, 3 kan. Hari ni hari yang keempat saya trade untuk bulan ni. Kan? Saya dah tekan 2 kali dah. 2 kali rasanya. 2 ke 3 kali. Okay? Maksudnya saya pun dah kena start puasa dah sikit-sikit. Kan? Supaya kalau kita waktu lain kita puasa sebab kita nak kurus kan. Ni bila you puasa saham, bila you puasa dalam saham sebab you nak gemukkan you punya poket. Terbalik. Bila you puasa saham, you limitkan you boleh tekan 5 kali sahaja kan sebulan. Poket you insyaAllah akan jadi gemuk kan. Kalau kita puasa kita nak kurus. Kalau you puasa saham you jadi gemuk. Bukan you gemuk, poket you yang gemuk. Okay? Okay, dan anyway, daripada 2 minggu lepas saya cakap saham healthcare. You see how quickly the saham healthcare are running today? Easily 10% mah. Okay? Easily 10%. Senang-senang je you buat 10%. Simpan seminggu. Okay? Simpan seminggu. Okay? Dan kepada yang baru join, yang baru masuk, right? Saya punya jadual sebenarnya bergantung kepada diri saya. Sebab saya run business. Okay, saya ada business saya sendiri, saya ada life saya sendiri juga. Maksud saya ada kehidupan saya sendiri juga. Bermaksud dulu waktu PKP boleh konsisten disebabkan salah satu sebab dia kenapa boleh konsisten sebab malam tak boleh buat apa, babe. Even area rumah saya malam macam ghost town sebab rumah saya ni adalah kawasan, tempat saya tinggal adalah kawasan business area. Jadi memang macam ghost town lah. Tak ada tempat, you tak boleh keluar pun malam kan. Waktu PKP saya boleh konsisten pukul 8.30 ataupun pukul 9. I can be consistent. But bila PKP uplift kan, kadang-kadang ada certain malam yang saya terpaksa conduct training untuk saya punya players. Sometimes I have to conduct few things dekat luar sana, and sometimes occasionally I need entertainment for myself. Okay, kadang-kadang sebab saya kaki wayang, babe. Kan, the best time to watch untuk kita tengok wayang adalah waktu malam, hari Rabu. Okay, jadi itulah waktu yang paling sesuai. Dan sebenarnya kalau ikutkan hari cuti saya sebenarnya hari Rabu, tapi saya akan masuk juga buat live kadang-kadang. Alright, tapi throughout the whole day memang saya akan mengajar lah.
Okay. Jadi jadual dia saya akan update dekat dalam saya punya Telegram channel. Jadi kepada siapa yang baru masuk, tolong masuk dekat dalam Telegram channel saya, Becoming Investor. You buka Telegram, you search Becoming Investor, ada logo color, background color hitam. Okay. So bila you masuk, saya akan update pukul berapa saya live. Okay. Dan kalau boleh saya cuba live sebanyak yang mungkin. Selalunya memang pukul 9 malam lah. Alright. Okay. Jadi usually saya akan live pada 9 malam. Tapi kalau saya rushing, saya akan push back, tolak ke belakang sikit, mungkin 9.30 malam. But I try to make it as much as possible. Okay. Bulan ni dah start boleh bersukan balik, apa semua, training dah boleh jalan balik apa semua. Sekarang ni kita tengah tunggu jadual daripada stadium untuk kita dapatkan kita punya slot. Jadi sekarang ni jadual untuk saya live adalah bergantung kepada jadual stadium. Okay. Sebab saya nak kena pantau balik, memastikan semua orang mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk masuk. Okay. Jadi sekarang ni kita tengah tunggu jadual daripada stadium lah untuk kita ni susun balik jadual program kita apa semua. Alright. Dan yang tanya saya tadi, saya nampak ada yang tanya saham K1 macam mana. Saya secara peribadi masih lagi memegang K1. Okay. Walaupun dekat paper loss. You see? How many orang can also lah. No matter lah. I don't care lah. Bermaksud berapa ramai orang dekat luar sana yang mengajar saham, boleh yakin dan confident je cakap, currently I'm in a red. Maksudnya sekarang ni saya tengah loss. Saya tengah paper loss. Saya dengan selamba dan tenangnya saya mengaku K1 saya tengah paper loss. Okay? Jadi sebab apa? On paper je loss, atas kertas je loss. Okay, but overall saya masih pegang sebab logik dia macam ni. Ingat tak 2 minggu lepas saya duk tekan, saya cakap saham healthcare dan saham healthcare semua dah naik hari ni. Dan siapa yang ikut beli daripada minggu lepas, by right this week you dah dapat 20%. By right hari ni you dah dapat 20%. Siapa yang ikut dengar cakap saya. Okay, maksudnya saham-saham seperti Top Glove, Harta Lega, apa semua, by right you dah dapat almost 20%. Okay. Jadi, you see semua saham-saham healthcare punya sektor dah mula berjalan. Harta Lega jalan, Top Glove jalan, dan hari ni Kosan buat gila, Supermax buat gila kan. So you dah nampak saham-saham ni dah buat gila. So this is dia punya rotation, this is dia punya cycle, this is dia punya tier. Alright. Kalau you main game, dia panggil apa, God tier tu kan. God tier kalau you biasa main game apa saya lupa. Dia ada tier-tier dia tu kan. Maksudnya God tier tu adalah Top Glove dan juga Harta Lega. The next tier, maksudnya level bawah sikit, dia belum sampai level Top Glove dengan Harta ni, tier yang bawah sikit. Alright. Dia panggil saya tak main ML lah pula. Okay. Dia ada satu level bawah, tier yang kedua ni dia panggil basically second layer lah. Okay, bahasa teknikal orang pakai dia panggil second layer. Yang mana second layer ni adalah saham-saham seperti Supermax dan juga Kosan. Right. So sekarang ni dua tier ni dah berjalan tau. Dua tier ni dah berjalan. Tier yang ketiga ni belum. Petang tadi saya cakap dengan student investor masterclass, rembat saham-saham yang ketiga. Lapisan ketiga. Siapa masuk lapisan pertama dah 20%. Okay. Hari Rabu ke hari Khamis lepas saya masuk tier yang kedua, pun saya dah untung. Hari ni saya suruh orang masuk tier ketiga. Bukanlah saya suruh. Saya cakap look into, saya cakap tengok kalau you nak masuk, this is the best time untuk masuk. Sebab first tier, second tier dah jalan, lari. Tak ingat dunia punya, memang you tak boleh kejar lah. Kan? Kalau dia lari, orang cakap you kejar lah, memang tak boleh kejar dah pun. Okay, kalau you nak masuk, you dah lambat. So sekarang ni saya cakap third tier. Third tier belum jalan. Saham-saham third tier apa? Comfort. Apa lagi? Rubberex. Care Plus belum jalan. Adventa belum jalan. Kan? Takkan nak tengok je. Tengok je lah. Orang lain dah 500%, kita baru masuk. Lepas tu, tersadai dekat puncak paling bahagia kan? Okay. Jadi, itulah dia. Dan selepas tu kan berbalik pada K1,
Kenapa K1 saya pegang? Sebab K1 dia buat mesin apa tuan-tuan dan puan? NASA approve dia untuk buat mesin apa? Ventilators for medical purposes. Dan disertifiedkan oleh NASA. Kan bermaksud dekat Malaysia siapa je yang ada lesen NASA, babe? Okay, siapa je ada lesen NASA dekat Malaysia? K1 je. Right? K1 sahaja yang ada lesen NASA. Yang lain ada? Tak ada. Dan ventilators tu untuk healthcare industry. Jadi bila you tahu ventilators tu untuk healthcare industry dan dia teknologi, so the next tier is mana? The next tier is kan? Okay? Sendiri mau ingat. Okay? Right? Jadi yes. Okay. Apa lagi? Kalau counter bagi bonus issue memang akan ada price correction ke masa? Yes. Selalunya dia akan ada correction price. Jadi jangan panik lah. Dan kepada pemegang-pemegang saham DUFU, student-student biasa masa kelas, saya cakap pegang je lagi. Alright, kalau you boleh pegang sebulan sewaktu dia sideways, kan, sewaktu dia buat continuation pattern, sewaktu dia buat 2, you boleh pegang sebulan. Kenapa? Alang-alang dah menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan, peganglah lagi sebulan. Kan, you dapat bonus mah. 1 to 1 pula tu, bukan main-main punya bonus. Maksudnya ada 100,000, you dapat another 100,000, menjadikan unit saham you pegang tu ada 200,000. Kalau nak suruh you beli 200,000 memang tak lah kan. Sekarang ni dia nak bagi, ambil. Kalau you beli 100,000, you dapat 2,000 bonus extra. Dan saham DUFU sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bagus lah, saham dia bagus. Alright. Dia one of the dia nak cakap dia industry leader tak sangat. Dia macam second tier macam tu punya group lah. Jadi dan harga dia RM5. Jadi saham orang beli saham RM5 ni siapa? Takkan operator yang nak buat apa ni? Kan? Maksudnya orang yang beli ni adalah orang-orang yang masyhur. Okey? Orang-orang yang cerdik, yang bijak pandai lah yang akan beli saham-saham RM5. Maksudnya dia susah untuk dimanipulasikan. So DUFU should be okay. Alright? Dan saham-saham K1 saya percaya yang dia susah sangat nak pergi ni salah satu sebab dia sebab bila dia naik sikit je orang terus jual. Even student investor masa kelas pun ada. Dia naik sikit je dia jual sebab dia cakap cut losses short. Tak apalah sebab dia cakap dia nak switch kepada saham-saham healthcare. I don't blame him. Okay, sebab dia nampak peluang kat tempat lain daripada dia menunggu dia nak switch. Silakan switch. Tak salah sebenarnya. That method pun betul. Okay. Why wait? Sedangkan ada rezeki lain yang sedang menari-menari kan. Buat TikTok dekat depan you all. Takkan you nak takkan you nak biarkan ia berlalu pergi kan. Takkan setakat nak tekan like kan. Jadi switch. Belilah saham tu mengikut trend orang kata kan. Buat video TikTok mengikut aliran semasa. Maksudnya sekarang ni saham healthcare yang dalam trend. Maksudnya switch lah kepada saham healthcare. Kan orang dah main TikTok, you all masih lagi main Facebook. Tu sebab tengok live saya malam-malam ni kan. Okay, baik. Jadi alright. Saya tengok lagi mana lagi yang you all tanya. Okay. Sorry lah, saya tak main ML jadi saya tak tahu. Okay, DUFU okay, no problem. K1 okay, tak ada apa-apa masalah. So far semua saham dalam watchlist kita orang dan dalam watchlist saya semua okay, tak ada apa-apa perlu dirisaukan. Alright, K Plus okay. Adventa okay, Rubberites Comfort okay. Alright, K Plus okay. HLT memang tak lah aku nak pegang. Okay. Okay. Carilah ada macam saham-saham yang mengarut LKL yang korang suka yang murah-murah. Itu orang kata paling paling hina punya level lah. Okay, saham-saham macam tu. Okay. Dia macam tu lah. Maksudnya dia level paling bawah dan dia naik laju, dia buang pun laju. Lepas tu semua tersangkut menangis hujung bucu katil. Lepas tu mengadu domba dekat sini kan. Saham saya nak pergi mana, macam mana. I don't like that kind of stocks. Personally, saya memang tak suka saham-saham macam tu. Dia senang naik. Yes, you can get.
dan dia hilang pun senang. You have to remember that. Dia boleh naik 10% dengan cepat, bermaksud dia boleh hilang 10% dengan cepat. Itu sebab saya tak pernah suka saham-saham macam tu. Okay? Jadi itu sebab saya cakap dia dekat tier paling hina lah. Okay? Terpulang lah pada you all kan. Saya memang tak sentuh saham-saham tu. Alright? Ada sebab kalau saya nak beli saham 20%, 30%, saya ada very solid reason kenapa saya beli. Tapi just for the sake of follow trend, no. I'm not going to buy that kind of stocks. Please lah. Naik laju, jatuh pun laju. Okay? Yang dah belajar saham daripada bulan 3, daripada tahun lepas, 5 tahun lepas, 6 tahun lepas macam saya kan. Dah terlibat dengan saham dah lama, you should know and you should understand apa yang saya cakap ni kan. You beli saham 20%, easily you make money but easily you lost money. Right? At the end of the day, you buat lebih banyak loss daripada profit. Untuk you jadi sustainable dekat dalam business pelaburan saham ni kan. This is business, babe. We are talking about business. If you are talking about business, don't go for cheap stuff. Okay? Go for decent, good quality punya saham. Okay? Even kalau you run business, contoh macam saya nak bangunkan saya punya studio dekat depan apa semua kan. You think I buy cheap stuff You think I buy the carpet untuk main hoki, untuk training dalam studio tu, you ingat I beli kat DIY ke? Okay? I pasang spek sama dengan stadium Bukit Jalil lah. That kind of stuff, you know. Bermaksud alang-alang you nak spend untuk you punya business, you have to spend properly supaya dia sustainable, dia boleh tahan lama. Tak adalah you beli you rugi, you beli you rugi. At the end of the day, you lebih banyak beli untuk rugi daripada you beli untuk untung. Okay? Sama juga dengan saham. You beli saham yang RM1, RM2, lebih stabil, lebih susah untuk orang memanipulasi dekat dalam pasaran. Kan, memanipulasi harga. Orang lebih susah untuk manipulate harga tu. Lebih stable saham tu sebenarnya. Okay? Yes, mungkin dia naik lambat. Tapi 10% tetap 10% walaupun harga dia RM1. Okay? Itulah dia. Alright? Alright. Ambil kau. Puan Rashikin cakap, ala-ala menyeluk kasam biar sampai ketiak kau. Kau jangan main dengan dia punya peribahasa. Don't play. JF Tech pun super power lah. Tapi JF Tech saya cakap daripada last week. Sebenarnya JF Tech kan. Okay? Jadi that's it. Go for ni je lah. Alright? You see macam Tuan Farhan, dia bagi tahu saya kan. Dia cakap dengan saya, dia beli 100 unit saham Top Glove pada harga RM5. Hari ni RM20. RM20 sama dengan berapa? 30% kan? RM5 daripada 15. Tak 30%. 30%. Katalah 100 unit kali 15, dia baru habis RM1,500. 30% daripada RM1,500. Tak RM500 ke? 30% juga kan? Duit juga 30% tu. Maksudnya daripada RM1,500 you beli saham murah untuk dapatkan that 30%, might as well you beli saham-saham seperti Top Glove. 100 unit, satu lot, RM1,500. Hari ni 30% dapat RM500. Pegang berapa lama? RM15. RM15 I think last week. Saya punya live last week dah ada sebut. I buy Top Glove. Good. Alright. So OpenSys. Soalannya bagus. OpenSys bagus lagi. Still there. Masih lagi bagus. Masih lagi bullish. Alright. Pada saya dia masih lagi bullish. Gratech pun yes, saya masih pegang lagi Gratech. I admit saya ada Gratech. Dan saya masih pegang Gratech daripada last week. Okay. KLCI nak ke mana? KLCI dia dah bullish. Yang saya nampak KLCI dia dah bullish. Dan kalau you tengok kalau kita tengok futures FKLI pun hijau. So everything looks positive lah. Okay, semua nampak hijau. AirAsia bagus atau tidak? AirAsia pada saya belum lagi. Right? AirAsia belum lagi lah. Right? Belum lagi. Sebab keadaan semasa tidak membenarkan kita travel abroad kan. Tak boleh keluar masuk sesuka hati dengan sewenang-wenangnya. Jadi no, I don't rate AirAsia as a good business this year lah. Okay. Even ada juga yang dekat dalam group ni yang saya percaya dia terlibat dalam industri tourism. Dan dia cakap tourism memang tak ada apa-apa signal yang untuk dia buat bisnes tu, sebab ada yang join
buat program join buat saham. Okay, right. So Gretek should be okay. Yes, LKL, HLT saya cakap hina bukan apa. Kalau saya tak cakap macam tu, you all beli. Lepas tu main biola dekat ujung bucu katil, kan? Jadi itulah dia. Right. Tu sebab saya tak lah. Right, sebab saham-saham 20 sen ni, kalau ikut cikgu kita kan, cikgu kita semua cakap itu saham-saham chip small. Sebab dia ada blue chip dan dia ada chocolate chip. Chocolate chip sedap lagi. Lepas tu dia ada chip small. Kejap ada, sekejap tak ada. Right? So no lah. Right? Don't go for that kind of stock. Okay? Tuan Zarin ni dia pun dah lama sebenarnya terlibat saham. Okay? Dia dah lama, saya kenal dia pun lama, dia kenal saya pun dah agak lama. Dia pun tahu, nampak bila dah beli saham 20 sen apa semua rugi kan, dah rugi baru nak tanya ni nak kena cut loss ke. Saya cakap, kalau tanya saya cakap kenapa kau beli. Saya tak bagi tahu you kena cut loss ke, you nak simpan ke apa. Saya akan tanya kenapa you beli at the first place. Kalau you jawab orang ni beli untuk orang tu lah, tak sama. Right? Tak sama. Right? Good. Alright. Okay, yang lain okay. Okay, yang lain tak ada masalah. Okay. Alright, macam mana nak ubah mindset daripada counter murah ke counter mahal? Soalan ni power ni, babe. Soalan ni power. You tengok balik saya punya chapter 0. Macam mana you nak set mindset sebenarnya? Okay. Sebab you selalunya drag ke arah saham-saham murah ni, satunya sebab you tengok banyak sangat orang kongsi saham-saham murah. Especially I believe you ada banyak Telegram group, even WhatsApp group pun I believe you ada banyak. Jadi kemungkinan sebab you tengok orang-orang dekat luar sana beli saham-saham murah. Saya secara personal, tahu tak, saya buka saya punya Telegram group. Okay, I can show you, saya ada banyak sangat group saham dekat dalam Telegram yang mana saya tak buka pun. Even seminggu sekali pun belum tentu lagi saya nak buka. Siri ni sibuk je lah. Okay, I can show you banyak, babe, saham. Okay, saham punya group banyak gila. Okay, tapi bila saya buka, bila saya rasa nak buka. Okay, waktu saya trade, waktu hari lain memang saya tak buka. Right? Jadi no, try to avoid Telegram punya channel lah. Okay, Telegram punya group, Telegram punya channel. Even saya punya Telegram channel pun saya tak ada bagi, kalau saya bagi pun saham-saham tu semua saham-saham yang berkualiti and memang dekat dalam trend. Dan jarang lah ada saham sen-sen ni. Okay, jarang. Kadang-kadang je ada. Right? Jadi okay. Jadi inilah. Right? Sekarang ni kalau you all mampu beli saham Top Glove, next tier adalah saham-saham seperti Dutch Lady, kan? Dah sampai tiers tu, you pergi pula tier sampailah tier apa, tier yang tahap dewa, iaitu saham-saham seperti Nestle, kan? See, good. Notion okay, Notion should be good, sepatutnya masih okay. FP Group dia terlalu volatile lah, dia senang naik, dia senang turun. So FP Group walaupun secara fundamental dia agak bagus, tapi saya tak suka dia punya kenaikan daripada segi technical. Right? Jadi no lah. Right? Asia untuk invest bagus ke? Tak. Asia tak bagus, babe, untuk invest sebenarnya. Okay. Business not good. Business good, no good. Business no good. Okay. Business now no good. No good business, no good money. No good money, price go down. Price go down, you lost. You lost, you cry. You cry at the bucu corner over there. Understand or not? Okay. Tu je cara nak relate dia. Alright. Alright. Okay. Kalau you tengok, last year saya ada buat dekat saya punya Instagram channel, last year saya ada buat 5k journey. Right, bermaksud saya bermula dengan modal 5,000. Saya nak prove dengan you all, kalau you ada mindset yang betul, faham technical yang betul, especially you faham pelaburan adalah business, kan? Maksudnya investment is a business. You tengok record 5k journey saya almost every week atau twice atau
sekali setiap 2 minggu saya akan update dalam saya punya 5K journey. Within 6 months, RM5,000 tersebut jadi 100%. Bermaksud saya ada RM12,000 at the end of 6 months. Okay? RM5,000. Dan saham-saham macam mana saya beli? Saya beli saham-saham paling murah pun nantilah saya boleh share saya punya saya punya record. Okay? Saya boleh share, saya berani share. RM5,000 punya modal tu jadi 100% within 6 months. Okay? Maksudnya you have to have the right mentality. Itu sebab saya run program Investor Masterclass 8 bulan. Sebab apa 8 bulan? Sebab first 2 months you akan pening kepala punya. Memang rugi. Even sekarang ni pun ada 2-3 student yang rugi almost 50% dia punya loss. Sekarang ni saya kena bantu balik, reset balik mindset dia. Yang lain ni dah masuk bulan ketiga ni, diorang dah mula okay, dia dah boleh relax. Okay, beli saham sebulan sekali, dia dah mula relax. Yang relax ni okay. So yang relax ni even ada dah pun yang lebih daripada dia aim at the end of 8 month, dia akan achieve that number. Tapi bila dia join, dia cakap lepas 2 bulan dia dah achieve number yang dia nak achieve by the end of 8 month punya program. Itu sebab program saya buat 8 bulan. Saya tak buat pendek-pendek. Okay? That's the reason for it. Sebab so far saya punya record memang every 6 months memang saya dapat. Cumanya you boleh ikut saya ataupun tidak aje. Kalau you tak boleh ikut, you have to bear lah. You kena terima panggilan hanyut daripada saya setiap hari. By right hari Ahad, tapi sometimes Ahad tak sempat. Jadi kita tengok lah. Okay? Kita tengok. Sekarang minggu lepas saya tak sempat call lagi. Okay? Kan? Tengok Tuan Faizuli pun cakap bulan 5 saya cakap beli saham Harta Lega. Masa tu RM7 lagi. Sekarang dah 100%. More than 100%. RM7. Sekarang ni dah RM17. More than 100% babe. RM10 untung. Go for it. Okay? Go for that kind of stocks. Sekarang ni ada satu lagi masalah tau. Siapa yang ikut saya daripada bulan 5 hari tu, saya sebut saham Harta Lega RM7. Yang beli kat RM7, RM6, RM7.50. Mereka PM saya dekat Facebook saya. Dia orang tanya, saya dah untung, patut saya jual ke? Masya Allah. Ingat rugi je ada masalah. Untung pun masalah. Layan je dulu. Alright, go for it. Okay? Go for it. Alright? Alright. Dekat Instagram story, rasa ada highlight. Tapi dekat highlight itu pun ada few yang saya terlupa untuk saya letak kat situ. Results dia ada. Nantilah saya share. Saya cari file tu balik. Saya akan share lah results tu. Alright. Memang ada dekat Instagram story saya, dekat bahagian highlight tu. Bolehlah pergi like saya punya ataupun follow saya punya Instagram yang tak berapa nak aktif tu. Bukan apa. Sebab yelah, saya lebih utamakan saya punya business punya Instagram, business saya punya social media daripada yang ni. Okay? Sebab tu main business saya. Alright, yang ni santai-santai. Saya hanya share sahaja. Dan anyway, saya share percuma je pun kat you all. Alright? Dan jadi anyway, itu saja untuk malam ni. In future, team saya tengah considering untuk buat live lepas ni dekat YouTube. Okay? Kita akan live dekat YouTube in future lah. Bukan dalam masa terdekat, but in future. Jadi kita akan update link. Bermaksud link ni memang private. Siapa yang dalam group ni sahaja akan dapat link tersebut untuk tengok live kita. Alright? Jadi okay? Jadi subscribe siap-siap dekat YouTube channel. Jadi lebih mudah untuk you all access lepas ni live kita dekat YouTube channel. Okay? Sebab bila dah live few times dekat YouTube channel ni, team saya cakap lagi syok sebenarnya live dekat YouTube. Okay? Barulah jadi YouTubers berjaya kan. Barulah boleh duduk kat sini macam baca berita. Berita hari ini. Saham. Okay? KLCI. Naik sebanyak 21 mata bersamaan dengan 1.2%. Okay? Jadi kita akan buat live dekat YouTube in future. Alright? In future lah. Okay, jadi kita akan share link. Group ni still aktif. Kita akan share link tu semua dekat dalam group ni. Dan you boleh share you punya learning point, apa yang you belajar daripada ni dekat dalam group ni. Alright? Jadi
Itu saja live saya untuk malam ni. So go for, sila subscribe saya punya YouTube channel. Alright, sebab kita akan in future kita akan move there lah. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. That's all right.